الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشي جميع أذية وصري مكائد العدا والكوف استجب دعاءنا يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بن العالمين نبينا نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد. اللهم امتحنا أبواب الخيرات. اللهم امتحنا أبواب العلم وأبواب الجنة. اللهم فقهنا في الدين مع التأويل. اللهم فقهنا في الدين مع التأويل. اللهم فقهنا في الدين مع التأويل. اللهم زدنا علما ولا تنقصنا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah sambung pengajian kita berdasarkan kitab Al-Kabair ini. Dan pada hari ini kita masuk pada tajuk tentang tanggungjawab orang berilmu menyampaikan ilmu. Dan berdosa besar orang yang menyimpan ilmu atau tidak menyampaikan ilmu dengan sebenarnya. Untuk kali ini kita utamakan dulu tentang apa dia, siapa dia pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu itu? Ya kita kenal mereka sebut semua ulama. Siapa ulama? Ulama itu man lahu ilmu. Al-ulama man lahu ilmu. Ulama itu mereka punya ilmu. Dia milik ilmu. Itu segi lughahnya. Dan kita sebahasa dari segi syaraknya adalah orang yang belajar ilmu daripada sumbernya yang sebenar. Dari sumber yang asli. Daripada guru. Secara bersanad sebaiknya. Sumber ilmu adalah Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pecahan daripada ijma', daripada qiyas dan sebagainya lagi. Allah menyebut dalam Quran Al-Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Fatir ayat 28. Innama sesungguhnya yakhshallaha yang sangat takut pada Allah Ta'ala min ibadihi daripada hamba-hambanya adalah ulama. Itulah ulama itu. Ulama itu mereka yang mengambil ilmu daripada sumber yang asal, daripada guru yang mursyid, Quran dan Sunnah, cawangan pada ijma' dan ulama, kias dan sebagainya,
Dan mereka ini beramal dengan ilmu mereka. Dan mereka menyampaikan ilmu seikhlasnya. Maka sebab itu dalam kitab Al-Kabir ini menyebutkan kata Mujahid, Al-alim man khafa Allah Ta'ala. Al-alimu, orang alim itu, man khafa Allah Ta'ala. Itu mereka yang takut pada Allah SWT. Al-alim man khafa Allah. Jelas, mudah, simple, ringkas. Orang alim itu man khafa Allah. Khafa ya khafu, yang takut kepada Allah. Itu dia banyak ada istilahnya gitu. Maka sebab dia kata lagi, kata Rabi' bin Anas kata, man lam yakhsha Allah falaysa bi'alimin. Man lam yakhsha Allah falaysa bi'alimin. Orang yang tidak takut Allah Ta'ala bukan orang alim. Saya ulangi. Alim man khafa Allah. Sebaliknya, man la yakhaf Allah, itu man lam yakhsha Allah falaysa bi'alimin. Mudah. Pegang betul kalimat ini, ikut kalimat ini. Man khafa Allah, itu alimin. Man lam yakhsha Allah, falaysa bi'alimin. Bukan menghukum orang lain, tanya diri sendiri. Kita belajar agama sampai ke peringkat setinggi manapun, tapi tidak takut Allah Ta'ala, laisa bi'alim, bukan alim. Dia alim seluruh bahasa, malu ilmu, cukup. Dia ada ijazah agama, dia ada pengetahuan agama, boleh berkeluar bersyarat agama, berkain cara agamawan, tapi tidak beramal dengan amal. Tidak takut Allah Ta'ala, la yakhaf Allah, la yakhsha Allah, laisa bi'alimin. Mungkin mudah. Jadi tugas besar ulama ini ialah menyampaikan ilmu. Tugas besar para ulama ialah menyampaikan ilmu. Kalau dia alim, dia punya ijazah dalam agama. Maka pakaian agamawan. Bercakap perkara orang agama. Tapi tidak menyampaikan ilmu yang sebenarnya. Laisa bi'alimin. Bukan orang alim. Kita baca hadis yang berkaitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallam qal, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Ini definisi alim. Man ta'allama ilman, siapa belajar ilmu, mengerjakan ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang belajar ilmu, jelas apa ilmu pun yang tujuannya mencapai ridha Allah Ta'ala, sepatutnya gitu. Sepatutnya belajar ilmu itulah untuk mendapat ridha Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi. Belajar ilmu, ta'allumul ilmi itu tujuan mendapat mardatillah. Tetapi la ta'allamuhu illa liyusiba bi ardunya. La ta'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min dunya. Tapi tidak itu. Dia belajar untuk dapat habuan dunia. Dapat pangkat, dapat jawatan, dapat kemegahan, dapat kekayaan, dapat harta, dapat pujian dan sebagainya. Lam yajid arfal jannah yang melukis. Tidak dapat bau syurga pun. Bukan syurganya, baunya pun tidak akan dapat. Wal'iyazbillah. Maka sebab itu, pada penuntut ilmu, semua manusia Muslim ini belajar ilmu untuk beramal, untuk menyampaikan kepada umat dengan seikhlasnya kerana Allah, lillahi ta'ala, maradatillah. Kalau tidak, maka bukan ke syurga, malah bau syurga pun tidak akan dapat. Itu hadis Abu Daud Ibn Majah. Tanpa menguraikan panjang, sebab saya kini, sebab sahabat yang mendengar ini, yang alim Masya Allah, yang hebat-hebat, mencintakan ilmu, yang telah banyak membaca, mengkaji dan mendengar daripada guru-guru, daripada ulama-ulama, membaca kitab dan sebagainya. Jadi kita pegang betul-betul bahawa orang alim itu bukan pada orang pemilik ilmu, tetapi alim itu ialah mereka yang takut dengan alam. Bermakna
tidak mesti dia belajar ilmu Quran atau hadis atau sirah nabawiyah atau usul fiqh atau fikih atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf sahaja. Ilmu apapun yang dia pelajari, apabila dia belajar, lagi dia kaji, dia takut Allah Ta'ala. Itu ilmu manfaat, ilmu nafi'. Itu yang kata ilmu nafi'. Orang alim adalah mereka memiliki ilmu yang berbagai-bagai. Ini atas ilmu itu. Tetapi tidak bermanfaat kalau tidak takut Allah Ta'ala. Ini gabungan definisi dengan ilmu nafi' itu. Definisi benar ialah hakikatnya ilmu itu dipelajari untuk menyembah Allah. Hingga takut Allah Ta'ala. Sampai peringkat al-ihsan tersebut. Anta Abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah ka'annaka tarahu. Menyembah Allah Ta'ala itu seolah-olah menyembah Allah. Tapi jika tidak dapat demikian fa innahu yaraka. Itu ciri-ciri orang yang alim. Ciri abid yang mukhlisin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri orang yang berredha Allah Ta'ala. Hadis yang lain daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man talabal ilma yujari bil ulama aw liyumari bis sufaha aw yasrifa bi wujuhan nas ilaihi adkhalahu an-nar wal iyaz billah." Subhanallah azim. Siapa yang talabal ilmi, talibul ilmi, penuntut ilmu, yang menuntut ilmu. Man talabal ilma, siapa menuntut ilmu, siapa saja yang menuntut ilmu, liyujariya bil ulama, tujuan bermegah-megah menandingi ulama-ulama. Tujuan bermegah-megah untuk menandingi ulama. Oh, dia tu hebat, aku hebat lagi. Bukan kerana Allah, kerana dunianya, kerana kemegahannya. Aw liyumar bisufaha, aw liyumariya bisufaha. Atau dengan untuk bertengkar atau memperlekehkan dengan orang-orang jahil. Aw yasrifa bihi wujuhan nas. Ataupun dengan tujuan menarik minat perhatian manusia kepadanya untuk memujinya. Adkhalullahu an-nar, Allah masuk dalam neraka. Jelas pada hari ini kita nampak ada orang yang alim, Masya Allah. Ada salah sikit sebanyak perkataan dia, perbuatan dia, bacaan dia, tingkah laku dia. Ada si alim yang lain pula mencari kesan itu untuk disebar-sebarkan kepada orang lain, untuk meninggikan dia, untuk mengangkat diri dia sendiri, menghina orang lain. Tidak sepatutnya gitu. Sepatutnya mendasihati dengan baik dan ikhlas. Bukan mewar-war kepada orang lain kelemahan orang. Yang pertama pula mencari kesalahan orang pula dan menyalahkan pula. Akhirnya pertelenggahan dua-dua ulama. Yang masalah pada orang awam. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana tidak baik. Ini tidak ada ikhlas dalam perjuangan dan menyampaikan ilmu. Tidak siapa yang tidak pernah buat salah. Kullu Adam khata', kullu ibnu Adam khata'. Semua anak Adam, termasuk orang alim, termasuk siapa saja pun, pemimpin ke siapa, khata'. Tapi khairul khata'in tawwabun, sebaik orang bersalah itu bertaubat. Mereka orang ulama juga boleh bersalah. Kalau salah, terima kesalahan, mengaku kesalahan, minta maaf, jelaskan pada umat, bukan menyimpan kesalahan untuk bertanggung diri, menaikkan benang basah, sebagainya. Maka sebab itu, kena ada ikhlasan dalam belajar ilmu dan menyampaikan ilmu ini. Itu hadis yang elok kita ulangi, walaupun sudah mendengar berkali-kali, dan baca dan hadam dan sebagainya. Elok diulangi lagi tentang ilmu ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu bi ni'amahu fa'arafaha
Faqala ta'ala, fama amilta biha fiha? Qala qataltu fiha hatta stushhida. Hatta stushhidtu. Qala ta'ala, kazabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Faqila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala ta'ala, fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala ta'ala, kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liqala al-'alimun wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari'un. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqa fin nar. Rajul wasi'a Allah alayhi wa a'taha min asnaf al-mal kulli fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala ta'ala, fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala ta'ala, kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa yakal fin nar. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Allah lindungi kita dapat sifat ini. Saya ingin pada tuan-tuan yang mendengar, yang sebagainya telah mendengar berkali-kali, kita ulangi lagi hadis Nabi SAW ini untuk peringatan, untuk muhasabah diri, untuk koreksi diri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata daripada Nabi SAW, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun nushtida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang paling awal dibicarakan pada kiamat nanti adalah pertamanya orang yang gugur syahid. Mati syahid. Orang mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Dia dibawa menghadap Allah Ta'ala. Pada masa nanti, syuhada ini, syahid ini, dibawa menghadap Allah SWT. Maka Allah bertanya kepada dia, satu persatu nikmat yang diberikan. Amma bi ni'matika rabbih. Allah akan tanya nikmat itu dan ini sebagainya. Dia jawab satu persatu. Lalu ia mengakui menerimanya semua. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat kekayaan, nikmat itu, nikmat ini segalanya Allah dia akui semuanya. Dan ingat semua Allah apa yang bagi Allah bertanya. Dan tidak boleh menipu lagi, tidak menyembunyi lagi. Betul benar. Yang bercakaplah anggota kita, bukan saja lidah. Jadi dijawab apa yang sebenarnya. Dia jawab bahawa dia lakukan sekian-sekian. Dia mengakuinya. Dia tanya, apa yang kamu lakukan semua itu dengan amat-amat ini? Dia jawab, aku berperang kerana mematuhi perintahmu hingga mati syahid. Aku berjuang dengan harta benda, dengan kekayaan dan segala-galanya hingga mati syahid. Sebagai syuhada, Masya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, kamu berbohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tidak, kamu berjuang bukan kerana aku. Tapi kamu berjuang kerana kamu nak disebut nama kamu sebagai pejuang. Sebagai hero. Bukan kerana aku. Kerana dunia. Kerana manusia. Kerana duniawi. Itu dia kata. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Diseret secara tercarap
dihumban dalam neraka. Siapa dia? Seorang yang diberi nikmat pelbagai ini dan dia berjuang fi sabilillah. Dia mati syahid namun dia diheret secara bawah begitu, atau tiarap, dicampak dalam neraka. Kenapa? Dia berjuang kerana Allah, kerana dunia, kerana pujian manusia. Berhati-hatilah untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Betulkan niat. Innamal a'malu binniyah. Niat kita itu. Apa kita niatkan? Kerana dunia, kita dapat dunia. Kerana harta, dapat harta. Kerana pangkat, dapat pangkat. Jawatan, dapat pangkat. Dapat jawatan. Pujian, dapat pujian. Allah di mana? Tidak kerana Allah, maka ulqiya finnar. Tapi kerana Allah Ta'ala, maka insyaAllah al-jannah menantinya. Itu yang pertama. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Ada seorang yang lain, laki-laki yang lain, yang habiskan masanya untuk belajar ilmu, belajar Quran dan mengajar Quran. Belajar ilmu, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, berbahasa ilmu dan berbagai-bagai. Belajar Quran, mengajar Quran, ma'allamahu. Kemudian bila mati nanti di padang mahsyar, Allah bertanya lagi. Fama 'amilta fiha? Apa kamu buat dengan ilmu kamu belajar itu, yang kamu ajar itu? Bagaimana apa kamu buat? Ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu, aku belajar ilmu, aku mengajar ilmu, aku membaca Quran, menyampaikan Quran. Apa kata Allah? Kazabta, kamu berbohong. Bohong, dusta, kamu dusta. Kamu belajar Quran kerana Nabi orang kata kamu alim. Walakinnaka ta'allamta al-'ilma yuqala kal-'alimun. Kamu belajar ilmu, kamu Nabi orang kata kamu yang alim. Wa qara'atul Quran yuqala huwa qari'un. Kamu belajar Quran, Nabi orang puji kamu sama qari. Orang yang qari yang bijak. Qari yang dapat sebagainya lagi. Berbahaya sangat. Belajar ilmu. Sampai beberapa PhD dapatnya. Sebutan sarjana di peringkat global dan sebagainya. Tetapi bukan kerana Allah. Tapi kerana dunianya. Kerana pangkatnya. Kerana pujiannya. Termasuk mengajar Quran dan belajar Quran. Hingga dapat jawab antarabangsa misalnya. Allah. Hingga terbaik bacaannya. Ribuan jutaan pengikutnya. Tapi kenapa? Di dunia yusibuha. Kerana dunia yang dituntutnya. Yang cintainya. Maka ulqiya finnar. Juga sabda yang pertama dicampak ke dalam neraka. Cara terseret. Cara menyerap juga. Yang ketiganya, rajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal kullih. Seorang yang Allah kurniakan pada kekayaan, haban dunia yang banyak, dapat harta bendanya, mungkin pangkatnya, gajinya, pensiunnya besar, berpensiun berbagai lagi lah. Income sana, income sini. Kemudian di mahsyar nanti, bahwanya Allah Ta'ala. Allah bertanya bagaimana? Bagaimana kamu laksanakan, tunaikan apa yang kamu akan mendapat itu? Harta kamu yang banyak. Sebagainya lagi. Fama amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku berikan segala-galanya kerana untukmu ya Allah. Jawab wang ringgitku, harta bendaku, penjalanmu ya Allah. Yang kamu suka. Allah kata, kazabta, bohong kamu. Mulut kamu bicara, di hati kamu tidak begitu. Kamu bercakap ikhlas ini sebagainya. Tapi hati kamu tidak begitu. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun. Kamu lakukan semua Nabi kamu tak musang pemurah. Apa pasal kalau ada udang sebalik batu, tujuan dapat pangkat, dapat pujian, dapat gelaran.
hatta sekadar mengingat bahawa untuk orang kata dia pemurah, pun sudah cukup untuk campak neraka cara menyongsong dan bertiarap. Apalagi kalau niatnya untuk dapat jawatan, dapat gelaran, dapat pujian, malah merendahkan orang lain, menghina orang lain, maka orang ini dicampak dalam neraka secara bertiarap. Ini 3 golongan yang diamaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat-nikmat Allah kurniakan. Saya ulangi, yang pertama tadi seorang yang diberikannya kepada segala nikmat. Allah berikan nikmat, dia laksanakan dengan baik, tapi niatnya tidak kerana Allah Ta'ala. Hatta dia mati syahid sekalipun, bukan Allah Ta'ala. Kerana untuk kata dia seorang pejuang, seorang hero, seorang sebagainya lagi. Maka ulqiya finnar. Yang kena seorang yang berilmu, yang alim berilmu, yang milik ilmu Quran dan sebagainya lagi, mengajarkannya, tetapi tidak kena Allah Ta'ala. Kerana orang kata dia alim, dia qari, ulqiya finnar. Yang 3 orang yang Allah berikan ilmu, berikan harta benda yang banyak kepadanya. Tapi ya, dia lihat zahirnya dia menafkahkan fi sabilillah. Tapi sebenarnya bukan kerana Allah Ta'ala. Tapi orang kata dia seorang yang dermawan, seorang yang pemurah dan sebagainya. Yang didapatlah pujian duniawi, maka orang juga diulqiya finnar, dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita balik kepada yang asal tadi bahawa sangat berat hukumnya, sangat berat dosanya bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu, memiliki ilmu, berilmu, menyampaikan ilmu, tetapi tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mendusta siapa, cukup kita muhasabah diri sendiri. Siapa kita? Ya, kita ada ilmu. Siapa kita? Kita menghafal Quran. Siapa kita? Kita menyampaikan ilmu. Siapa kita? Kita seorang pejuang agama dan sebagainya. Namun kalau tidak kena Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini dicampak neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik pada yang awal tadi, innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Balik pada asal, maknanya apapun yang kita lakukan, dengan ilmu kah, dengan perjuangan kah, dengan harta benda kah, kita lakukan kerana Allah Ta'ala, dan takutkan Allah Ta'ala, dan cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala, maka kita akan lari daripada real sebenarnya. Akhirnya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan azab yang amat dahsyat. Kita akan sambung banyak perkara lagi. Sekarang nak tambah satu perkara lagi yang Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah misalnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas min fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anul la'inun. Lagi dahsyat. Surah Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk hidayah, sudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh segala makhluk. Ini satu hal. Yang tadi menyampaikan ilmu, tidak kena Allah Ta'ala. Berkhidmat kerana ilmu, tidak Allah Ta'ala. Tetapi yang ini pula mereka menyimpan ilmu. Tidak disampaikan hakam sebenarnya. Maka mereka ini juga yal'anuhumullah wal la'inun, laknat Allah Ta'ala dan seluruh malaikat dan makhluk-makhluk melaknatnya. Maka sebab itu amaran pertama, amaran keras Allah Ta'ala kepada kita semua, sama ada yang alim atau yang muta'alim ataupun siapa saja, semua manusia muslim ini akan cari ilmu. Maka carilah ilmu, tuntutlah ilmu untuk beramal, tuntutlah ilmu untuk menyampaikan seikhlasnya, untuk beramal dengan penuh kesabaran. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.